Hai semua, Cikgu Fatmawati kembali lagi. Okey, so hari ini cikgu nak membincangkan soalan bumi sebagai sfera. Kertas 2, bahagian B, soalan pilihan. Okey, so mari kita tengok soalan yang diberikan. Okey, diberikan 4 titik, iaitu titik J, K, L dan M, yang mana terletak pada permukaan bumi. So, langkah pertama kalau dapat soalan macam ni, tiada bantuan gambar raja, kamu kena melukiskan buminya. Okey, lukis bumi. Cantik. Lepas tu, langkah kedua, lukiskan paksi bumi. Lepas tu, kita lukislah khatulistiwa. Khatulistiwa, latitude dia kosong, darjah khatulistiwa. Kemudian awak lukislah dia punya diameter dekat sini. Okey. Seterusnya diberikan dekat sini kedudukan J. Kedudukan J ialah 15 darjah selatan dan longitude dia 99 darjah barat. So ini latitude So latitude J 15 darjah selatan. So korang lukis kat bawah lah. Sebab selatan ni berada di bawah khatulistiwa. Okey, so ambil side sikit, lukis. Kemudian pada sebelah kiri bumi sini, awak letakkan dia punya longitude, iaitu 99 darjah barat. Kemudian korang tandakan titik J dekat sini. Ini untuk J. Okey, lepas tu kita baca lagi. Ada pula titik K. K ni berada pada meridian yang sama. Okey, 99 darjah barat, 99 darjah barat. Okey. Tapi K ni ada kat bahagian utara, tapi tak tahu kat mana, tapi bahagian utara lah. So korang lukis lah. Ya, lukis. Satu selarian latitude punya kat sini. Okey, lukis sebahagian utara, kemudian tandakan ni sebagai titik K. Okey, dan seterusnya ayat kedua diceritakan km ialah diameter selarian latitude sepunya, km. So awak ada K. Okey, ada selarian latitude sepunya, kita lukiskan diameter dekat sini. Ya, korang boleh lukis dia punya diameter Cikgu lukiskan diameter. Okey, ni diameter yang menghubungkan K dengan M. Ya, menghubungkan K dengan M. So oleh kerana K sebelah kiri, so M akan berada sebelah kanan. Okey. Kemudian titik L tak cerita lagi kat sini Titik L nanti soalan yang berikutnya. Okey, so bila dekat sini ni korang penuhkanlah maklumat yang diberikan dan juga maklumat-maklumat yang boleh kita dapat. Okey, contoh kat sini dah diberikan latitude 15 darjah selatan, so tulis. Kemudian longitude meridian sini, UJS ni 99 darjah barat, kamu tuliskan. Lepas tu kamu boleh completekan dekat sini. Ya, longitude di sebelah ni, longitude bagi M. So bagaimana nak cari longitude bagi M? Cikgu dah beritahu dulu. 180 darjah tolak dengan 99 darjah sini. So dapatlah longitude M 81 darjah timur. Kita dah jawab terus dah soalan 14A. Ya, 14A ditanya cari longitude bagi M. So kamu boleh tulis kat sini longitude M. Longitude M sama dengan 180 tolak 99 darjah. Okey. So dapat 81 darjah timur. Okey. So dapat berapa markah ni tahu? 2 markah you, 2 markah. Jangan main-main. So 2 markah. Okey. So kemudian kita pergi pula soalan yang kedua. Ya, 14B.
So, diberikan K terletak 4,800 batu natika dari arah utara J. So, ni K terletak di utara J. Jarak dia ialah daripada JK J ke K ni 4,800 batu nautika. So, diukur mana? Sepanjang permukaan bumi. So, kalau nak cari jarak, kita memang kena highlight maklumat ini. Sepanjang permukaan bumi ke, sepanjang sedaran Datuk Sepunya ke, kerana ianya mempunyai maksud yang tersendiri. Sebab kamu ada belajar dua formula jarak. Satu, jarak di atas sepanjang permukaan bumi. Okey. Ataupun boleh juga tanya jarak sepanjang meridian pun boleh. Sepanjang bulatan agung pun boleh. So, ketiga-tiga tu menggunakan rumus yang sama, iaitu rumusnya beza sudut. Saya bagi yang mudah je. Perkataan beza sudut darab dengan 60 minit. Saya rasa kalau masa cikgu korang ajar bab ni, semua orang terror je nak cari jarak menggunakan rumus ini. Okey? Alright. So, ini diberikan. Ini kita tulislah. Paling mudah bila kita jawab soalan, kita tulis maklumat yang diberikan. 4,800 batu natika ni ialah jarak. Nampaknya jarak dah diberikan. Okey? So, soalan nak apa? So, soalan nak cari latitude K. So, sebelum cari latitude K, korang kena cari dulu beza sudut. Beza sudut tak tahu. Yang ni tetap. Okey? Yang ni tetap. Beza sudut tak tahu. So, cari beza sudut. So, beza sudut cikgu dah cari kat sini. Beza sudut. Okey. So, kalau jarak sama dengan, boleh bagi clear. Okey. Gitu. So, jarak sama dengan beza sudut darab 60 minit. Jadi, nak cari beza sudut, so 60 minit pindah sebelah, maka jadilah bahagi jarak bahagi 60. So, gantikan jarak dengan 4,800 bahagi 60. Maka, kamu dapat beza sudutnya 80 darjah. Kat sini pun dah dapat dah 1 markah tahu korang. Okey, seterusnya carilah latitude K. So, latitude K, kita tengok pula kat sini. Kat sini ya. Hati-hati kat sini tau. So 80. Okey. 80 darjah tu bermaksud daripada sini sudut, kita tandakan kat sini. Tulisan merah terus ni. Yang merah ni dah 80 darjah. Tulis kat sini 80 darjah. Sudut K ni 80 darjah. Tapi korang tengok. Okey, korang tengok. Dia punya bahagian ni berubah daripada selatan pergi ke utara. So kamu nak macam mana cari nak tentukan latitude sesuatu titik. So kalau untuk latitude, kita akan ukur daripada jejari khatulistiwa ni sehinggalah ke titik yang kita nak. Cuba tengok arrow cikgu yang merah ni. Ini ialah jejari khatulistiwa. Diukur sehingga sana. Pada sini sehingga sana. Saya pelukkanlah titik merah kat sini. Titik merah. Sini sampai sini. Sini sampai sini. Itulah. Kita cari dulu beza sudut. Kali sesuai sikit. Saya tandakan dengan lengkok hijau tu. Okey. Lengkok hijau. Kemudian bawah ni. Okey, yang bawah ni antara J ke sini. Antara garis J dengan jejari khatulistiwa. Apakah sudut? Nampak tak?
telah diberi kat sini 15 darjah selatan. That means sudut antara garis JO, J dengan pusat bumi, okey, dengan OJ ni ialah 15 darjah. 15 darjah. So, daripada situ dah korang dah boleh nampak benda nak kena buat. Yang merah ni tadi 80. Yang ni tak tahu nak kena cari. Ni nak cari latitude K lah kat sini. So, sini 15. So, 80 tolak 15. 80 tolak 15 darjah. Dah tahu di other side utara. So, dapatlah 65 darjah utara. Faham? Sini dia boleh buat markah 1. Dan sini 1 markah. Final. So, daripada kedua-dua sub soalan ni dah dapat dah. Senang je dapat 5 markah. Bumi ni kalau faham konsep ni paling ringkas dia punya solution. Kau tengok. Pendek-pendek dia dapat 2 markah dah. Ini dapat 3 dah. Mudah kan? Okey. So, harap penerangan cikgu ni boleh menjelaskan kepada kamu sejelas-jelasnya. Okey, sekarang kita tengok pula soalan C. So, kita pergi next page. Soalan C. Okey, bawah ni. Ya, C. Hitung jarak terpendek. Kalau tak nampak, cikgu besarkan. Kita kasih besar. Hitung jarak terpendek dalam batu nautika dari K ke M diukur sepanjang permukaan bumi. Masih lagi sepanjang permukaan bumi. So, macam tadilah, jarak sama dengan, kita tulis supaya awak faham sepaham-fahamnya. Okey, jarak sama dengan theta tadi darab 60 minit. Sebab dia nyatakan sepanjang permukaan bumi. So, mari kita tengok gambar. Kecilkan semula supaya nampak gambar dengan soalan ni. Okey. Alright, kita tengok gambar ni So, KM. Dia nak KM. KM, jarak terpendek. So, jarak terpendek ni kita ukur. Ingat tak tafsiran dia? Jarak terpendek kita ukur di mana? Di atas bulatan agung. Ya? Di atas bulatan agung, maka kamu dapat jarak terpendek. Maka, bila di atas bulatan agung, gunakanlah rumus ini. Sama dengan B tadi. Ya, B tadi. B tadi dekat muka sebelah. So, sama dengan B tadi. Theta darab 60. Mudah je. So, kerja yang awak nak kena buat, theta ataupun beza sudut. So, sebenarnya saya suka guna beza sudut tau. Sebab theta ni ada macam theta nak pakai kejap lagi. So, saya lebih suka tulis beza sudut. Sepadan balik, saya tulis beza sudut. Okey, beza sudut. Ini memang nak bagi jelas kat awak ni. Syedok padam-padam. Okey. Beza sudut darab 60 minit. Okey, sekarang kita carilah beza sudut antara K dengan M. So, kita buatkan satu garis yang menyambungkan ke pusat bumi. M ke O. Dan kemudian K ke O. So, korang akan carilah sudut KOM. KOM. Sudut ini. Okey, macam mana nak cari sudut KOM tu? Okey, so korang dah ada latitude tadi kan? Sini tadi berapa tadi? 65 darjah utara. So, tulis. Buat garisan sini, toik sini. Tandakan 65 darjah utara. Okey. Okey, sekarang ni dah cerita tadi, maksudnya dekat sini. Okey, antara jejari khatulistiwa dengan OK ni 65. Okey. So, tulis sini 65 sebelah kiri. KOM. KOM pula dah. KO ke jejari. Lepas tu MO ke jejari pun 65 darjah. Cikgu buat kat sini. 65 darjah. Kerana KM tu berada di atas selaran latitude yang sama. Bermaksud latitude pun samalah. Okey. So, kiri kanan 65 darjah. 65.
So, jumlah sudut di atas satu garis. Korang semua tahu 180 darjah. Maka nak dapat beza sudut KOM ni 180 tolak 65 tolak 65. Seperti dekat bawah ni. Maka dapatlah 50 darjah. So, dah tahu yang atas terbesar kan. Okey. Bunyi cikgu ni. Okey, so jarak terpendek. Dah ada beza sudut, jarak 60. Terus dapat 3000 batu nautika. 2 markah kat sini. 2 markah, mudah je nak dapat 2 markah. Ya, sini 1, ni 1. Okey. So, bahagian depan sini soalan ABC dah boleh dapat 2, 3, 5, dah 7 markah dah. Tinggal lagi 5 markah untuk soalan berikutnya. Okey, kita lihat page sebelah pula. Okey, D. Yang D ni mesti ada cerita kait dengan laju purata. Okey, soalan ni sebenarnya dalam bumi, tadi Cik kata awak ada 2 jarak. Satu jarak tu jarak 2 titik di atas bulatan agung ke, sepanjang permukaan bumi ke, meridian ke. Okey, jarak tu kita guna jarak sama dengan beza sudut darab 60. Okey, so yang satu lagi mesti juga soalan akan tanya jarak antara 2 titik di mana mereka berada duduk itu di atas selarian latitude sepunya. So kita tengok soalan D ni. Okey, cikgu besarkan dulu soalan. Letak ke tepi dulu. Gambar cikgu yang cute-cute tu. Okey. Okey, so kita lihat soalan D. Sebuah kapal terbang berlepas dari L dan terbang ke arah barat K. Terbang ke arah barat K. So L tak tahu kat mana tahu. L ke K. Lepas tu di mana? Di sepanjang selarian latitude sepunya. Ni sepanjang selarian latitude sepunya. Kemudian terbang. Saya letak satu benda kat sini. Okey. Kemudian terbang arah selatan ke J. Arah selatan ke J. Ada lagi. Nampak? Arah selatan ke J di sepanjang meridian yang sama. JK ni meridian yang sama. KL ni selarian latitude sepunya. Samalah, sama juga. Okey. So, jumlah masa yang diambil bagi penerbangan itu ialah 20 jam 30 minit. 20 jam 30 minit. So, dekat sini sudah garis dengan warna hijau ni. Sepanjang selarian latitude sepunya, sepanjang meridian ni seperti yang cikgu cerita tadi. Okey, so D2. D1. Hitung jarak dalam batu nautika dari L ke K jika KL sama dengan 2/3 km. Ni cikgu dah tulis balik kat sini, 2/3 km. Diukur sepanjang selarian latitude sepunya. So, korang kena tambah lagi satu jarak yang perlu korang tahu rumusnya. Mudah aja sebenarnya, tak susah pun. Jarak, tengok baik-baik. Jarak sama dengan, memang saya suka guna beza sudut. Boleh penuh. Darab 60 darab cos theta. Kat sini baru cikgu guna theta. Sebab kalau cikgu guna tadi theta sini, keliru korang. So, beza sudut macam tadi kita cari beza sudut. So, beza sudut ini. Okey, sekarang kita akan cari jarak km. Ya, jarak daripada K ke M. So, K ke M, beza sudut dia ini tadi. Ya. So, sudutnya ialah 180 darjah. 99 tambah 81 dapat 180 darjah. Ya. Ni hujung ke hujung ni. Sebab dia kata diameter km kan. So, 180 darjah akan ganti dekat sini 180. So, saya dah ganti kat sini.
Lepas tu darab dengan 60. Macam tadi. Ni darab macam tadi. Ya. Darab 60. Cuma letakkan lagi satu cos theta. So, di mana theta ni nak ambil? Kita ambil theta ni. Latitude bagi KL ni. So, KLM. So, latitude bagi KLM ialah 65 darjah utara. So, kita ambil sudut ni. 65 darjah. Theta ni lah 65 darjahnya. Yang kita gantikan dekat sini. Okey, so saya bawa ni ke sini. So, korang tengok yang ni. Besarkan sikit. Okey. So, tengok. Ini tadi. Dia kata KL sama dengan 23 km. 23 darab km. Darab km 180 darab 60 darab cos 65. So, tekan kalkulator dapat ni. 3042.85 batu nautika. Okey. So, ini kita buat betul pada 2 tempat perpuluhan. Okey. Lagi banyak, lagi bagus. Dengan kurang sudah. Alright. So, itu untuk D1. Okey, sekarang kita tengok pula D2. D2. Sikit. Okey, D2. Kau nampak tak? Hitung laju purata dalam knot bagi keseluruhan penerbangan itu. So, laju purata sama dengan jarak per masa. Ya, jarak per masa. Ni jarak. Ni per masa. Jumlah jarak per masa. So, ini ada yang tersalah kat sini. Okey, ini ialah 20.5 ya. Alright. Apa tadi? Jarak per masa. Jadi KL ni, ini. So, ganti dekat sini. KJ ni kita dapat daripada tadi. Ya, soalan yang previous tadi. Diberikan 4,800. Ini. Nampak? 4,800 batu nautika. K ke J. Okey. So, gantikan. Jumlahkan dan bahagikan dengan 20.5 jam. So, 20 jam 30 minit ni kita tukarkan dalam bentuk perpuluhan. Iaitu 20.5. Okey. 30 bagi 60 tu dapat 0.5 kan. So, tambah 20.5 jam. So, kiralah. Maka dapatlah ini. Dia punya kelajuan dia. Laju purata 382.58 knot. Okey. So, itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Semoga ilmu cikgu membantu kamu untuk menjawab soalan SPM 2020. Bye.